Assalamualaikum Encik Mujibur Abdul Aziz. Saya Muhammad Farhan Muhammad Razi, nombor metrik 269387, ingin membentangkan tugasan 2 di MDA 3033. Ahli kumpulan terdiri daripada Amizah Amini Hassan 268987. Saya Muhammad Farhan Muhammad Razi 269387. Muhammad Hafizul bin Zailani 269067. Muhammad Syafiq Afnan bin Uthman 261124. Hamid Azfar bin Zulkifli 268983. Isi kandungan, kita masuk pada pengenalan. Maklumat pembangunan lestari atau lebih dikenali sebagai Sustainable Development itu merupakan salah satu inisiatif pelbagai pihak dalam meletakkan 17 matlamat yang ingin dicapai pada tahun 2030, yang mana berkait rapat dengan kelestarian dan kemampanan. Kelestarian di sini membawa maksud kepada seperti keadaan seperti hutan, sekitaran dan sebagainya tidak mengalami sebarang perubahan atau terpelihara seperti asal dan keasliannya, terjaga daripada perkara-perkara yang merosakkan keaslian tersebut. Manakala kemampanan pula merujuk kepada perkara yang berkaitan dengan ekonomi, pembangunan dan sebagainya, yang mana dilihat mampu untuk mengekalkan pencapaian atau prestasi yang baik. Di samping itu juga pembangunan lestari pula membawa maksud pembangunan yang memenuhi keperluan pada masa kini tanpa menyejaskan keupayaan generasi pada masa akan datang untuk memenuhi semua aspek yang menjadi keperluan mereka sendiri. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan seterusnya kepada Amir Azfar. Terima kasih kepada Encik Muhammad Farhan. Jadi untuk slide yang kali ini, tajuk kita adalah kenal pasti satu matlamat SDG yang ingin kita bincangkan dalam tugasan ini serta nyatakan alasan untuk pemilihan matlamat SDG tersebut. Matlamat 1 dalam SDG 2030 iaitu tiada kemiskinan adalah pilihan yang penting dan bermakna kerana ia membincangkan isu kemiskinan yang mempengaruhi ramai individu dan komuniti. Matlamat ini mengekalkan penumpuan kepada keperluan dasar seperti makanan, air bersih, perumahan, pendidikan dan kesihatan untuk memastikan hak asasi manusia mendasar seperti hak untuk hidup dengan martabat dan hak kepada kehidupan yang berkualiti dapat diakui dan dipenuhi. Matlamat 1 mempunyai beberapa pandangan dan justifikasi penting, iaitu yang pertama pembasmian kemiskinan. Matlamat ini menekankan keperluan untuk pembasmian kemiskinan dalam semua bentuk. Ini memberi kesan positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta menjamin semua individu mempunyai peluang yang adil untuk hidup yang lebih baik. Yang kedua, keselamatan sosial, iaitu mengatasi kemiskinan melibatkan pembangunan program keselamatan sosial yang kuat. Ini adalah langkah yang penting untuk melindungi individu yang terkesan oleh ketidaksempurnaan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau bencana alam. Kesan terhadap pembangunan mampan, kemiskinan adalah penghalang utama kepada pembangunan yang mampan. Dengan mengatasi masalah ini, kita dapat mencapai kemajuan dalam matlamat-matlamat SDG lain seperti pendidikan berkualiti, kesihatan yang baik, kesetaraan jantina dan perlindungan alam sekitar. Jadi dalam konteks global, matlamat ini adalah penting kerana ia mempengaruhi kestabilan ekonomi dan politik negara. Kemiskinan dapat menyebabkan masalah seperti kelaparan, ketidakseimbangan sosial dan konflik. Sehubungan itu, usaha untuk mencapai matlamat 1 adalah kunci kepada dunia yang lebih adil dan mampan. Pencapaian matlamat 1 akan menyumbang kepada peningkatan kesejahteraan global dengan mengurangkan kadar kemiskinan di seluruh dunia. Ia akan memberi peluang kepada lebih banyak individu untuk berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan memajukan masyarakat mereka. Matlamat ini adalah asas kepada kejayaan semua SDG yang lain dan melalui usaha bersama kita boleh mengatasi isu kemiskinan dan memberi peluang kepada semua untuk hidup dengan martabat dan kesejahteraan. Seterusnya, next slide. Cik Farhan. Okey. Yang seterusnya ini dalam kenal pasti matlamat dasar yang dibincangkan dalam modul rujuk bab 1 yang kita dah buat lah dan kaitkan dengan matlamat SDG tersebut.
Jadi dalam modul bab 1 terdapat 4 matlamat dasar awal yang sering diketengahkan oleh kerajaan sebagai satu penentuan sama ada suatu dasar itu perlu dilaksanakan atau tidak. Membuat sesuatu sekiranya dilihat tidak membawa apa-apa keuntungan kepada semua. Antara 4 matlamat dasar adalah kesaksamaan, equity, kecekapan, keselamatan dan kebebasan. Matlamat dasar ini mempunyai kaitan dengan matlamat satu yang dibawa oleh dalam SDG 2030 itu. Jadi kita bincangkan pasal kesesamaan. Kesesamaan ini adalah salah satu matlamat yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang wujud disebabkan barangan atau perkhidmatan yang diagihkan tidak berikan secara kesaksama dan ada sehingga menyebabkan timbulnya perasaan tidak berpuas hati bagi mereka yang terlibat dengan pengagihan tersebut. Treating others alike merupakan maksud kepada kesaksamaan yang menjadi landasan utama terhadap persoalan-persoalan berkenaan cara pengagihan dilaksanakan seperti barangan, perkhidmatan, harta kekayaan dan pendapatan. Kesihatan atau penyakit atau peluang yang diagihkan mengikut proses politik. Seterusnya kepada Encik Farhan. Pada Encik Hafizul. Encik Hafizul. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih rakan perjuangan saya, Amir Asfah. Saya Muhammad Hafizul bin Zalani 269067. Saya akan bentangan tentang kecekapan iaitu efficiency. Kecekapan menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka merujuk kepada kesanggupan, kemampuan, kebolehan untuk melakukan sesuatu dengan cepat dan sempurna atau kepantasan membuat sesuatu perkara. Perkaitan antara matlamat dasar dan matlamat satu dalam SDG 1 adalah kecekapan merupakan salah satu faktor utama penting dalam usaha untuk mencapai matlamat satu. Antaranya seperti kecekapan dalam pengurusan program atau aktiviti yang hendak dilakukan kepada golongan miskin agar dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan mereka. Seterusnya, keselamatan. Perkaitan antara matlamat dasar dalam modul dan matlamat SDG 2030 adalah keselamatan menjadi salah satu prasyarat untuk pembasmian kemiskinan. Hal ini demikian kerana untuk mencapai pembasmian kemiskinan, faktor keselamatan seperti keselamatan makanan, keselamatan kesihatan dan keselamatan ekonomi adalah penting. Jika seseorang tidak berasa selamat dari segi fizikal atau sosial, perkara ini akan mengakibatkan mereka tidak dapat menumpukan perhatian kepada usaha untuk mengatasi kemiskinan. Oleh itu, keselamatan adalah prasyarat yang perlu ada untuk memulakan proses pembasmian kemiskinan. Seterusnya, next slide. Sambungan daripada keselamatan iaitu perkaitan antara matlamat dasar dalam modul dan matlamat SDG 2030 adalah keselamatan menjadi salah satu prasyarat untuk pembasmian kemiskinan. Hal ini Kebebasan je. okey, sorry. Kebebasan, liberty. Menurut Kion 2016, kebebasan adalah penting kepada semua orang kerana setiap orang mempunyai hak asasi mereka dan kebebasan ini tidak boleh dinafikan berdasarkan warna kulit, etnik, agama, umur, jantina, bahasa, fahaman politik dan status sosial. Disebabkan itu, kebebasan dalam matlamat dasar dan matlamat 1 SDG 2030 mempunyai kaitan yang mana kebebasan ini merangkumi pelbagai aspek termasuk kebebasan politik, ekonomi, sosial dan individu. Antaranya seperti kebebasan daripada kemiskinan, kebebasan bermaksud menghapuskan halangan dan batasan yang menghalang individu daripada mencapai potensi mereka. Syafiq. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Muhammad Syafiq Afnan. Silakan Encik Syafiq Afnan. Terima kasih Encik Hafizul. Saya Muhammad Syafiq Afnan bin Osman, nombor matrik 269124. Okey, di sini kita bincangkan satu kes yang ada dekat Malaysia ni yang boleh kita kaitkan dengan matlamat SDG.
untuk mencapai matlamat yang dinyatakan seperti dalam modul. Okey, sebagai contoh, fenomena gelandangan kanak-kanak di Malaysia merupakan satu isu yang semakin tidak terkawal dan berada pada tahap serius sehingga perkara ini menjadi satu perkara yang sangat membimbangkan kerana semakin ramai gelandangan yang ada, semakin sukar untuk kita ubah nasib golongan ni, terutamanya kanak-kanak. Gelandangan ini membawa maksud individu yang tiada tempat tinggal atau perumahan sebenar, kekurangan keperluan asas dan peribadi serta kehidupan yang dijalani menjadi mereka dan tempat tidur hanyalah di tepi jalan seperti kawasan kaki lima, lorong-lorong sempit, bawah jambatan dan tempat-tempat terbuka. Seterusnya Encik Farhan. Okey, jadi pandangan yang boleh kita berikan dalam matlamat 1 dalam SDG 2030. Okey. Yang pertama, faktor kemiskinan adalah satu aspek yang menyumbang kepada fenomena gelandangan kanak-kanak adalah kemiskinan keluarga. Jadi kanak-kanak ni sering tinggal di jalanan kerana keluarga mereka miskin dan tidak mampu menyediakan tempat tinggal yang layak. Ini menunjukkan bahawa untuk mencapai matlamat jadi tiada kemiskinan, perlu ada satu tindakan yang lebih menyeluruh dalam mengurangkan kadar kemiskinan di dalam keluarga miskin. Okey, yang kedua, kekurangan sumber asas. Gelandangan kanak-kanak ni kekurangan keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan akses kepada pendidikan. Jadi untuk mencapai matlamat 1, perlu ada usaha yang lebih aktif untuk memastikan bahawa semua kanak-kanak mempunyai akses kepada keperluan asas ini. Yang ketiga, keselamatan dan kesihatan kanak-kanak. Kanak-kanak yang hidup sebagai gelandangan berisiko terdedah kepada keganasan, eksploitasi dan kesihatan yang teruk. Maka untuk mencapai matlamat 1, perlu ada satu usaha daripada kerajaan yang lebih besar dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak terjamin. Seterusnya adalah akses kepada pendidikan dan latihan kemahiran. Jadi di sini kita boleh lihat kerajaan telah ambil satu langkah untuk menyediakan akses kepada pendidikan dan latihan kemahiran pada kanak-kanak gelandangan. Ini penting untuk pendidikan dan kemahiran boleh membantu mereka di luar keluar daripada siklus kemiskinan. Dan terakhir adalah kerjasama dengan pihak NGO. Kerajaan sekarang kita boleh lihat bekerjasama dengan pihak NGO untuk membantu kanak-kanak gelandangan. Ini kita boleh lihat menunjukkan satu usaha kerajaan untuk mencapai matlamat 1 dalam usaha bersepadu yang melibatkan pelbagai pihak. Seterusnya Encik Farhan. Okey, seterusnya ini saya serahkan kepada Encik Amizat. Encik Amizat. Terima kasih. Baik, terima kasih rakan setugas saya Muhammad Syafiq Afnan. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya Amizat Amini Hassan 268987. Jadi untuk menjelaskan kepentingan matlamat yang dinyatakan dengan merujuk matlamat dasar awam sejajar dengan matlamat SDG yang dibincangkan di atas. Jadi yang pertama, mengurangkan kemiskinan dan kesenjangan. Matlamat untuk membantu gelandangan kanak-kanak adalah langkah yang signifikan dalam usaha mengurangkan kadar kemiskinan dalam masyarakat. Gelandangan kanak-kanak kebanyakan tergolong dalam kumpulan masyarakat yang paling miskin dan membantu mereka keluar dari keadaan ini adalah langkah penting dalam mencapai matlamat 1 di dalam SDG 2030. Yang kedua, menjamin hak asasi kanak-kanak yang mana SDG juga merupakan langkah mempromosikan peningkatan hak asasi manusia termasuk hak kanak-kanak itu sendiri. Menyediakan perlindungan, pendidikan dan akses kepada perkhidmatan kesihatan untuk gelandangan kanak-kanak adalah pengekalan terhadap hak asasi mereka dan sejajar dengan matlamat keselamatan sekuriti dalam matlamat dasar. Seterusnya, memberi peluang baru melalui program-program seperti pendidikan dan latihan kemahiran. Kanak-kanak gelandangan diberi peluang untuk mengubah nasib mereka dan keluar dari siklus kemiskinan. Ini sejajar dengan matlamat kebebasan liberty dalam matlamat dasar yang memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengejar pendidikan dan peluang pekerjaan. Seterusnya, kesamaan dalam masyarakat yang mana memastikan bahawa gelandangan kanak-kanak mendapat akses yang setara kepada perkhidmatan dan peluang membantu mencapai matlamat kesaksamaan equality dalam matlamat dasar. Ini mengurangkan jurang kesaksamaan dalam masyarakat itu sendiri. Seterusnya, peningkatan kesejahteraan
dan kestabilan masyarakat dengan mengurangkan jumlah gelandangan kanak-kanak. Kita mencipta masyarakat yang lebih stabil dan sejahtera. Ini sejajar dengan matlamat kecekapan dalam matlamat dasar yang mengutamakan penggunaan sumber dengan berkesan untuk kebaikan sosial. Secara keseluruhannya, usaha-usaha untuk membantu gelandangan kanak-kanak adalah crucial dalam mencapai matlamat 1 dalam SDG 2030 serta matlamat dasar awam yang menitik beratkan kepada kebajikan mereka. Ia menggariskan komitmen kerajaan dan masyarakat dalam mengejar peningkatan kesejahteraan dan pengekalan hak asasi manusia untuk semua golongan, terutama kanak-kanak yang terpinggir. Baik, seterusnya saya serahkan kembali kepada rakan setengah saya, Wan Muhammad Farhan. Okey, baik. Kesimpulan daripada pembentangan ini, kita boleh lihat kesimpulannya matlamat dasar awam yang merangkumi kesesamaan, kecekapan, keselamatan dan kebebasan yang dilihat memainkan peranan penting dalam mencapai matlamat 1 SDG 2030. Matlamat dasar awam menyediakan asas konsep dan praktikal untuk tindakan kerajaan dalam mengurangkan kemiskinan dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil, berani dan mampan. Usaha untuk mencapai matlamat 1 memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan prinsip-prinsip ini dalam perancangan, pelaksanaan dan penilaian program pembangunan. Sekian, terima kasih daripada saya, 26.87, Muhammad Farhan bin Farazi dan ahli kumpulan yang lain.